aku nak sentuh pasal isu yang baru tular 2-3 hari lepas ke 4 hari lepas macam tu lah. Dalam masa minggu ni lah. Isu dia adalah tentang lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ke channel ni, channel Janzel Production. Okey, macam yang korang sedia maklum, apa yang korang nampak dekat thumbnail aku, dan aku tahu pasti akan ada yang marah melihat thumbnail tersebut. Aku tak nak bahas pun pasal thumbnail tu, okey? Ini adalah salah satu contoh yang aku nak bawa dekat video ni berkenaan sesebuah tajuk atau sesebuah judul lah kalau orang Indonesia cakap, yang dimainkan oleh media-media tempatan, baik Malaysia, baik Indonesia, untuk orang cakap apa, menarik minat atau menarik view untuk orang tonton. Mereka sendiri tak faham apa tu isu sensitif yang sebenarnya sedang berlaku. Diorang takkan fikir pasal tu. Yang penting siapa yang pertama dapat membuat liputan tentang sesebuah berita, diorang lah yang cakap apa, yang menang. Dia sebenarnya media ni, kita sebenarnya tak boleh nak salahkan 100% kenapa diorang buat macam tu, sebab nama pun media. Media ni dia berlumba, macam berlumba-lumba untuk siapa yang nak mensajikan berita yang paling pantas. Dan bila mana kau dapat buat satu berita hangat untuk dipertontonkan kepada masyarakat, terutamanya masyarakat yang berbilang bangsa, lepas tu besar dia punya populasi, dia akan dapat keuntungan yang besar siapa yang dapat menyajikan berita tu dengan pantas. Sebab itulah pemilihan tajuk, ataupun kalau YouTuber sendiri, pemilihan thumbnail tu adalah penting, sebab itulah nama dia, menarik minat orang untuk membaca atau untuk menonton. Tapi keburukannya, diorang ni kurang membuat research ataupun kaji selidik dululah sebelum nak buat sesuatu. Sebab itulah ada kes-kes pemberita ataupun media, dia akan menarik balik dan membuat permohonan maaf sebab diorang berlumba-lumba untuk mensajikan satu berita yang hangat tanpa mengira betul atau tidak apa yang mereka sampaikan. Okey, aku tak nak bahas panjang sangat pasal isu media ni. Aku cuma nak bagi contoh. Jangan terlalu percaya tajuk atau judul yang korang baca sebelum korang membuat research atau kaji sendiri apa sebenarnya yang berlaku terhadap berita yang ditularkan oleh orang. Okey? So, aku tahu korang tahu apa yang aku nak sampaikan hari ni, dan pada korang semua yang baru join ke channel aku, yang mungkin korang tak tahu channel ni sebenarnya bermula daripada konten apa, dan pada korang yang memang dah lama tonton channel ni, aku rasa korang tahu apa video yang aku bawakan selama aku membuat konten dekat platform YouTube ni. So pada korang semua yang tak tahu, yang baru first time dekat channel aku, sebenarnya sebelum ni aku buat satu konten berkaitan kedua belah negara ni, Malaysia dan Indonesia. So pada awalnya aku boleh listkan satu-satu konten aku kat sini. Korang boleh tengok. Kalau korang rasa korang nak tengok, korang boleh tengok. Dekat bawah ni ada, dekat atas ni ada. Korang boleh tengok ataupun dekat penghujung video nanti aku akan selitkan 2-3 konten aku berkenaan Malaysia dan Indonesia ni. Sebenarnya tujuan aku tak lain tak bukan hanya untuk cakap apa, kalau Malaysia Indonesia ni, kalau nak dikaitkan antara satu sama lain, diorang ni aku boleh simpulkan macam mana nak cakap dia terlalu sensitif. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab kedua negara ni mempunyai kesamaan atau persamaan yang terlalu tinggi tau. Dia sikit je masalah, dia akan menjadi isu yang besar. Dia berbeza dengan kalau kita nak kaitkan Malaysia Singapura ke, ataupun Malaysia Jepun ke, ini jauh sangat. Malaysia Cambodia ke, Malaysia Thailand ke. Masalah ni dia takkan jadi masalah besar. Tapi bila mana mengaitkan kedua negara antara Malaysia, Indonesia,
Soal makanan pun dia akan jadi isu yang terlalu besar. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab yalah, persamaan tu sebenarnya ada kelemahan dia bila mana persamaan tu terlalu tinggi, ataupun dia punya problem dia kat sini, mungkin kita sama-sama bangsa yang dari serumpun. Aku akan tetap mengatakan yang kita ni serumpun, walaupun ada pihak daripada Malaysia ataupun daripada warga Indonesia sendiri yang memang tak nak mengaku pun bahawa diorang ada kena-mengena antara satu sama lain, ataupun boleh dikatakan serumpun. Aku tetap akan mengatakan kita ni serumpun sebab kita tak perlu nak buktikan apa-apa. Depan mata korang ni korang boleh tengok yang kita memang sangat banyak persamaan pada segi makanan, pada segi budaya, banyak lagi lah. Dan benda-benda tu pun sebenarnya jadi isu budaya, klaim, katanya klaim lah, makanan. So benda ni tak boleh nak disimpulkan pakai media yang macam ni. Kita tak boleh nak cakap siapa punya, dia punya, aku punya, tak boleh. Korang kena selidik balik ataupun kaji balik kenapa kita ada persamaan daripada sejarah sebelum terwujudnya Indonesia, sebelum terwujudnya Malaysia. Kita ni daripada mana? Itu yang aku perlu sampaikan pada korang semua. Tapi aku tak nak bahas panjang isu ni. Aku rasa korang akan bosan sebenarnya kalau aku nak bahas benda ni terlalu panjang. So, aku straight to the point lah apa yang aku nak cakap hari ni. Aku nak sentuh pasal isu yang baru tular 2-3 hari lepas ke 4 hari lepas macam tu lah. Dalam masa minggu ni lah. Isu dia adalah tentang lagu Indonesia Raya yang disunting ataupun diedit. Kalau Indonesia apa sebut dia? Edit Kalau Malaysia kita sebut sunting Yang disunting katanya oleh seorang YouTuber yang berasal daripada Malaysia. So, aku dah tengok video tu. Aku tak akan play Aku tak akan play dekat platform aku. Sebab aku rasa tak ada keperluan pun aku nak play benda macam tu. Sebab lagu kebangsaan ni bagi akulah, lagu ni adalah sangat tinggi nilainya, sangat tinggi nilai maruahnya. Kalau kau parodikan dia pakai ayat-ayat yang cantik sekalipun, kau mengubah lirik dia, itu adalah satu penghinaan. Apalagi kau mengubah lirik dia kepada benda-benda yang jelek, yang memang ayat-ayat yang tak sedap didengar. Dan itu memang adalah satu penghinaan dan jenayah sebenarnya. Kalau kat Malaysia sendiri, dia ada undang-undang dia, dia ada cas-cas dia yang tersendiri, di mana mungkin kau akan ditangkap dan dipenjarakan bila kau buat benda tu. Kita ada undang-undang kat Malaysia, tapi aku tak tahu, aku bukan orang undang-undang. So tu orang undang-undang punya cerita lah, macam mana dia nak tangkap, macam mana dia nak soal benda ni. So aku tak nak cakap banyak. Semalam aku ada tengok satu berita yang mengatakan pelaku ni, aku tak tahu sahih ke tidak. Bukan nak cakap sahih ke tidak, sebab berita tu memang dah disahkan oleh IGP. Kalau korang nak tahu IGP tu, kalau warga Indonesia kalau nak tahu IGP tu apa, IGP tu adalah Ketua Polis Negara. Beliau ada mengesahkan bahawa penangkapan telah dilakukan dan pelaku suspek. Kalau dekat Malaysia disebut suspek, kalau di Indonesia disebut pelaku. Pelaku jenayah tersebut adalah berasal dari Indonesia sendiri yang menetap di Sabah. Aku akan sertakan sekali link beritanya kalau korang was-was dengan apa yang aku cakap ni. So aku akan sertakan satu link kat bawah ataupun dekat description, korang boleh tekan untuk baca sendiri. Dan katanya, bila aku fahamkan berita tu, soal siasat sedang dijalankan kepada lelaki yang berasal 40 tahun ke atas ni, yang dah bermastautin dekat Sabah, Malaysia. Mereka sedang soal siasat sebab dikatakan lagi video itu disunting bukan di Malaysia. Okey, bermakna pelaku ni, suspek ni, dia ada 2 orang. Dia bukan seorang. Satu yang berada di Malaysia, yang mungkin owner channel tersebut, dan satu lagi penyunting atau yang tukang edit dia berada di luar negara, ada dekat Indonesia. Dan video tersebut dihantar kepada pelaku ni
dan pelaku ni upload ke YouTube. Itu apa yang aku fikirlah, sebab berita tu cakap video tersebut bukan disunting di Malaysia, tapi pelaku dia dah ditangkap di Sabah. Bermakna dia ada 2 suspek utama kat sini. So, soal siasat sedang dijalankan kepada suspek yang dah ditangkap tu. Dan jelas polis Malaysia, PDRM mengatakan bahawa pelaku tu bukanlah warga negara Malaysia. Okey, kat sini aku nak simpulkan satu benda lah. Bila mana berita yang kita dapat, kita tak sahkan betul-betul, kita tak kaji betul-betul, dan dia akan berlaku fitnah, dan yang dirugikan adalah masyarakat kedua negara ni. Akhir kata untuk kedua negara ni, korang sentiasalah positif dan berhati-hatilah dengan fitnah akhir zaman. Sebab sebagai orang Islam, sebagai yang beragama Islam, kita tahu fitnah tu adalah musuh utama agama kita. Jadi kalau korang sendiri mengambil satu berita fitnah dengan secara serius tanpa mengkaji atau selidik, itu adalah menjadi satu masalah kepada diri kau dan kepada semua orang. Sebab fitnah ni memang lebih kejam daripada membunuh. So sekarang pun dah masuk tahun baru 2021. Aku rasa kita dah boleh upgrade sikit mentality kita. Jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang panas tanpa kita kaji sendiri apa sebenarnya yang berlaku. Apapun, hati-hatilah dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.